Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ni saya nak menerangkan tentang sell guide sebab ada request daripada rakan kita kat Twitter. So ada request dia nak tahu macam mana nak sell kan. So bila kita sebagai seorang trader ni, bila kita masuk, so kita kena tahu lah bila nak keluar. So sell guide ni dia tak ada general rule yang boleh apply dekat semua situation. Guna satu sell guide je. Dia tak ada macam tu. So dia ada banyak based on, dia ada banyak sell guide based on situation tu lah. So saya listkan 10 sell guide. Okay, ini based on saya punya observation dan juga experience, dan ada saya campur juga daripada buku-buku technical analysis lah. Okay, so sell guide yang pertama adalah apa reason kita masuk. So apa reason kita masuk, kita kena tahu lah. Kalau reason kita masuk tu sebab breakout, okay, sebab breakout trend line ataupun breakout horizontal line ataupun breakout all time high, tak kisahlah breakout apa pun, kita beli pullback pun. So kalau dia break, so kita kena sell lah, tak kisahlah berapa persen sekalipun. So based on technical, apa yang kita masuk, setup apa yang kita pakai, and then sell tu kita based on setup yang kita masuk tu lah. Okay, and then seterusnya adalah law of strong candle. Strong candle, momentum candle, ataupun breakout candle, ataupun reversal candle. So nanti saya akan tunjukkan contoh chart. And then seterusnya intraday low previous day. So yang ni saya jarang guna lah. Yang ketiga ni jarang guna. Mungkin boleh guna untuk yang lebih short term punya trading kan. So sebab intraday low ni very obvious, kadang-kadang dia test, lepas tu boleh naik again. So yang ketiga ni saya jarang guna lah. And then low of consolidation area. So kita kena tengok dekat consolidation area tu, kita boleh letak stop loss dekat bawah sikit pada situ lah. Jangan letak dekat low of consolidation tu, betul-betul dekat low kan. And then seterusnya kita tengok based on moving average. Okay, kita tengok based on moving average. Moving average ni dia kena tengok based on saham tu lah. Ada saham yang respect MA10, kita kena tengok once dia close MA10, kita kena cut loss lah. Ada saham yang respect MA50, so once dia close MA50, kita kena cut loss lah. So based on price candle tu, price action tu based on apa dia respect, MA apa yang dia respect. And then seterusnya break 3 ke 5% daripada horizontal support. Contoh kita beli dekat support, kita beli dekat support dah ni, lepas tu dia break, so kita bagilah buffer sikit kan, 3 to 5%. Untuk maksudnya janganlah kita terlampau obvious, sebab technical analysis ni very obvious to anyone lah yang tengok chart. So kita kena tengok lah sikit, kena bagilah buffer 3 to 5%. So cut loss, lepas tu masukkan elemen sekali, elemen time filter. So kalau 2-3 hari dah break, so kita cut loss je lah. And then bila dah cut loss tu, tengok balik lah nanti untuk masukkan dalam satu watchlist yang pernah kita sell. And then kita tengok balik, takut dia ada dia buat setup yang setup yang baru balik lah. So boleh kita ada peluang untuk kita entry. And then seterusnya extended from MA10 weekly. So selalunya kalau saham ni dah buat kenaikan yang banyak, and then baru orang perasan dah jauh sangat daripada MA10 weekly, so possibly sepatutnya bila ada situasi macam ni, you bukan kena agresif, you kena lagi konservatif. So bila dah ada MA10 weekly ni dah jauh, so you kena take profit lah. Kena take profit, maksudnya nak take sebahagian daripada profit lah. And then seterusnya gap up exhaustion. So biasanya kalau bila dah dia buat satu kenaikan yang banyak, bila dah ada gap up yang tepat area tinggi dalam konteks trend, dia dah naik banyak, lepas tu dia ada gap yang 2-3 gap kita panggil exhaustion gap kan. So boleh cut loss lah untuk kita buat trailing stop. And then seterusnya
sell 30% ke 50% apabila kita double ataupun triple kita punya risk reward ratio. So benda ni dia ada pro and cons dia lah. Dia punya cons dia, kita punya profit tu jadi berkurang. Tapi dia punya pro dia bantu untuk kita hold the remaining position tu. Dia bantu untuk kita hold, maksudnya dia bantu untuk kita hold supaya kita lagi, emosi kita tak terganggu sangat lah. So yang lain tu, yang the remaining position tu, kita trail dekat break even point dia lah. So 30 to 50% kita jual dulu. Bila dia dah double, contoh kita punya risk 6%, 7%, so bila dapat 14 ke 7.3, 21%, so kita sell lah dulu 30 ke 50% position. So yang lain tu just ride the trend, and then kita letak stop loss dia, kita naikkan dekat break even. So even dia jatuh balik dekat entry point kita still profitable lah, sebab kita dah jual 30% to 50% position. Alright, and then seterusnya, kalau JC Livermore dia letak stop loss ni memang maksimum 10% lah. Kalau on ni letak 8%, tapi saya memang very konservatif, saya 8% lah maximum stop loss. Kalau 8% memang saya terus cut lah, sebab kalau entry you betul, dia tak akan jatuh lebih daripada 8%. Itu benda yang general rule lah. Saham tu kalau you masuk entry betul, entry you tepat, dia tak akan jatuh lebih daripada 8%. So bila nak tahu macam mana kita hold satu counter tu, macam mana dia akan buat big gain, adalah dia start acting right from the start. So maksudnya awal-awal tu pun kita dah nampak dia break even ataupun dia dah naik profit sikit. So maksudnya kita tahu kita punya decision tu betul, entry tu betul, cara kita masuk tu pun betul. Okay, ini adalah contoh-contoh sell guide lah. So ada 10 sell guide. So boleh, and then kita boleh tengok, kita try tengok chart. Okay, untuk chart saya tengok case study Leonin November 2020. Okay, Leonin November 2020, kalau kita tengok memang cantik lah masa ni. Banyak counter-counter besi naik kan, sebab kalau tengok harga komoditi besi pun banyak naik kan. So dia ada team play, so dia ada team play besi. So kita nampak kat sini ada a few sell guide lah yang kita boleh belajar daripada sini. Okay, so contoh dia kena based on entry. Okay, sebagai contoh kita masuk mula-mula dekat area sini kan. Okay, kita masuk dekat area sini, kita trail kat sini. Okay, so dekat trend line ni kita masuk dekat dia breakout pivot area kan. Dia nampak, kita nampak kat candle 27 November ni, dia dapat break this pivot area. So bila nampak kat second day ni, dekat dia punya T1 ni, T1 dia mampu bertahan. Nampak tak? Dia mampu untuk bertahan this area. So selagi dia tak break, contohlah dia break kat sini, contoh dia break kat sini kan, so kita kena cut lah. Dia break below this trend line, kita kena cut lah. So basically trading ni tak ada entry yang 100% boleh jadi. Yang penting kita kena control risk. Okay, kita tahu kat mana cut loss, and then kita just follow our trading plan lah. So itu membezakan disiplin trader dengan yang tak disiplin. Kalau macam you tak nampak lagi result, tapi you very disciplined with your trading plan, in the long run dia macam about time je, nanti you akan improve lah. By time you akan improve. Tapi kalau you very disciplined dari awal, in the long run memang you akan profit lah, I'm very sure. So okay, bila tengok dekat sini dia ada, okay, dia ada kat sini kita nampak ada rebound MA10. Nampak dia ada pullback MA10. Okay, contoh kita nak masuk dekat area sini. Okay, kita selagi dia tak break MA10, so kita hold lah. So kita nampak kat sini, dia start
break MA10. Dia dah ada rebound macam ni. Dia dah ada rebound MA10. So kita nampak bila dia break kat sini, kita boleh set apa? Kita boleh sell lah. Sebab dia respect, saham ni respect MA10. So once dia close, nampak bila dia dah break MA10 ni, dia jatuh lagi banyak. So dekat sini kita nak control kita punya risk lah. Okay, so dekat sini kalau perasan, dekat sini ada gap, kan? Dekat sini pun ada gap. Alright, bila kita ada gap, based on 10 sell guide tadi, kita nampak kat sini ada gap, ada upper dengan lower. So nampak dia test balik lower support gap kat sini. So kat sini bila kita dah beli, and then contoh kita beli kat sini, lepas tu kat sini kita boleh trail stop lah. Kita boleh trail our stop. Okay, so seterusnya bila dia dah ada kenaikan macam ni, kita panggil momentum candle lah. Dia dah naik 11% macam ni, volume very big. So kita boleh letak low of momentum candle ni. And then next candle pun dia buat kenaikan juga. So kita boleh naikkan lagi dekat low of momentum candle. So next pun ada lagi momentum candle. So dekat sini kita boleh naikkan lagi. So dia tak ada general rule. So kita tak boleh pukul rata lah setiap counter sama. Dia kena tengok based on keadaan. And then saham tu respect apa. So bila dekat sini, contoh kita masuk dekat sini kan, kat sini kita panggil reversal lah. Okay, bila ada reversal candle, so dekat mana nak letak stop loss? Stop loss kita low of this reversal candle lah. Kita letak bawah sikit. Okay, so bila dah ada kenaikan macam ni, so kat sini dah naik, so kita boleh letak stop loss kat sini. So dia kena tengok keadaan lah. Based on 10 sell guide tadi. Okay, based on 10 sell guide ni, so kita kena tengok keadaan. Okay, so bila dekat area sini, kat sini pun dia ada gap. Kalau perasan kat sini dia ada gap, and then ada MA50 rebound. Kat sini dia ada gap, so kita boleh letak trailing stop kat area sini lah. So bila dia dah banyak naik macam ni, okay, bila dia dah naik banyak macam ni, you buka weekly. Okay, so bila buka weekly, kita nampak dia dah jauh tau daripada MA10 weekly ni. MA10 weekly ni kiranya kalau dekat daily time frame jadi MA50 lah. Sebab seminggu 5 hari trading day kan. So jadi MA50 lah. Tapi kalau tengok dari segi tepat tu, MA10 weekly lagi tepat lah. So kalau tengok dekat area sini jarak dengan MA10 ni, yang warna first tu, nampak 36.76%. 36.76%. So dah jauh lah daripada MA10 weekly. So possibility dia untuk dia pull back ataupun retrace tu lagi tinggi lah. And then kalau tengok kat sini pun, kalau tengok dekat sini pun ada, kita boleh lukis trend line. So kalau dia tak break this trend line, boleh continue untuk hold lah. So trend line tu kita tarik panjang sikit. So nampak kat sini bila dah ada rebound macam ni, so once kat sini dia dah ada violation lah ni. Dia dah start close below MA10. Nampak kat sini ada, dia respect MA10. So once dia close, nampak dia dah start jatuh lagi lah. So yang penting kita kena tahu kat mana kita masuk, setup apa kita masuk. So bila ada gaps, bila ada strong candle, bila ada consolidation area, kita kena pandai naikkan kita punya trailing stop lah. So itu adalah contoh-contoh macam mana nak sell guide. Ini 10 sell guide ni boleh salin and then cuba praktikkan. Ini adalah 10 sell guide yang saya guna lah. Tapi kalau you rasa macam susah sangat ni, apa semua tak tahu, okay, you pakai ni je. Maximum stop loss 8%, lebih daripada 8% cut. So benda tu yang akan protect capital. Ingat, kita sebagai trader, kerja kita sebenarnya adalah risk manager. Kita nak
control risk. Berapa profit kita dapat, itu based on rezeki lah, kan. So yang penting kita nak control our risk, kita nak protect our capital. Ya, penat-penat kerja dah masuk account CDS tapi tak protect capital kan. So sayang lah. So saya rasa itu saja untuk perkongsian topik hari ni, sell guide. So kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. So that's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.